Wa bermaksud dan. Hadza ini. Kitabun. Kitabun apa? Dah jadi bahasa Melayu, kitab. Kitab apa ni? Kitab Al-Quran. Anzalnahu. Iaitu kami menurunkannya. Dan Allah SWT bagi tahu bukan semata-mata Allah turunkan Al-Quran, bukan sia-sia. Tetapi Al-Quran tersebut penuh berkat. Penuh berkat. Maka apa kewajipan kita setelah Allah turunkan Al-Quran? Adakah sekadar kita baca sahaja? Tidak. Adakah sekadar kita belajar tajwid sahaja? Tidak. Tetapi yang paling penting apa dia? Ni. Fattabi'uhu. Fattabi'u ni, kalau kita belajar bahasa Arab, dia bermaksud perintah. Kalau bahasa Inggeris apa? Command. Perintah. Perintah sesuatu. Jadi kalau kita nak perintah kepada seseorang, kita kena guna penegasan lah. Bila Allah dah turunkan Al-Quran tu penuh berkat, fattabi'uhu. Maka ikutlah. Ikut apa ni? Al-Quran. Wattaqu. Waw apa maksud? Dan. Ittaqu apa? Taqwa. Dan bertakwalah. La'allakum. Moga-moga kamu mendapat rahmat. Allah nak bagi tahu apa? First sekali, bila Allah SWT turunkan Al-Quran, kewajipan kita apa dia? Yang pertama sekali, dalam ayat ni. Faham? Ikut. Kita kena ikut Al-Quran. Tapi, kalau syarat untuk kita ikut sesuatu benda tu, apa dia? Jadi, sama juga Al-Quran. Al-Quran tu memanglah penuh berkat. Tetapi, bila kita akan dapat berkat tersebut? Kalau kita ikut Al-Quran, maka kita akan dapat berkat. Tapi mungkin tak hidup kita berkat tanpa kita memahami Al-Quran? Tak mungkin. Mustahil. Yang kedua, perintah yang kedua, bertakwa. Selepas kita dah ikut, ni hasil daripada kita ikut Al-Quran yang penuh berkat. Jadi tak mungkin seseorang itu boleh bertakwa kepada Allah tanpa dia ikut kitab yang penuh berkat, iaitu Al-Quran. Hasil selepas kita ikut Al-Quran, kemudian yang kedua, kita bertakwa, apa yang kita dapat? Dirahmati oleh Allah. Punca selepas kita dapat rahmat, yang pertama sekali adalah ikut Al-Quran. Selepas kita ikut, hasil dia adalah takwa dan kita akan dapat rahmat Allah. Tapi ramai tak dakwa yang sekarang ni, saya dah dapat dah rahmat Allah. Tapi apa bukti? Bila tanya, awak tak ada berquran tak? Dia pun tak tahu. Jadi tak mungkin seseorang tu, sebab apa? Dia boleh bertakwa kepada Allah bila dia ikut Al-Quran. Siapa tahu? Sebab dalam Al-Quran penuh perintah dan larangan Allah. Kalau hari ni, mungkin kita solat 5 waktu kerana perintah Allah. Tapi larangan pula apa dia? Contohnya, Allah kata mencuri, mengumpat. Kalau kita masih mengumpat, bermakna kita belum laksanakan lagi perintah dalam Al-Quran. Apa lagi? Banyak lagi larangan dalam Al-Quran. Banyak sangat. Kalau semua dah siap, kita akan masuk kelebihan surah Al-Fatihah. Dah siap tulis? Boleh ulang balik? Ni, tiga ni. Ikut Al-Quran, bertakwa, kita akan dapat rahmat Allah. Saya bagi tengok kat whiteboard ni, 10 saat. 10 saat dari sekarang, kemudian saya padam dan saya akan tanya. Dah habis masa. Adik dah hafal dah? Cuba sebutkan, apa yang 3 tu? Tanpa tengok buku. Ikut. Yang kedua, selepas ikut, hasil dia apa? Bertakwa. Dan bila kita bertakwa, apa yang kita akan dapat? Dirahmati. Bagus. Adik-adik biar Allah yang balas. Kita akan masuk Al-Fatihah. Sebelum tu kita kena tahu apa kelebihan surah Al-Fatihah. Setiap hari kita baca surah Al-Fatihah kan? Berapa kali sehari? 15? 17? 17? Itu kalau tak solat rawatib. Itu solat fardu je. Kalau masuk solat rawatib, biasa kita satu hari berapa kali solat rawatib? Yang kalau kita buat, kita boleh dapat mahligai di syurga. 12 rakaat. 2 sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 selepas zuhur. Lepas maghrib 2. Lagi 2 mana? 2 rakaat selepas isyak. Jadilah 12. Kira-kira jadi berapa? 29. Kalau masuk witir lagi, witir berapa rakaat? Paling sikit 1. Tapi 1 rakaat tu dah berapa lama dah kita buat? Start bila kita witir? Dah lama dah. Bila nak bertambah? Kalau rumah kita makin besar, kereta makin mewah. Tapi witir 1 rakaat je. Tapi sebenarnya itulah amalan yang berkekalan kita di akhirat pula. Kita masuk kelebihan Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah ni wajib kita baca dalam setiap rukun dalam solat. Sehingga kan kalau kita tak baca, tak sah solat kita. Dia menjadi rukun dalam solat.
Dan solat pula rukun apa? Rukun Islam. Yang keberapa? Kedua. Kalau orang kafir solat dari Allahu Akbar, tiba-tiba masuk tasyahud awal, dia Islam tak? Sebab apa? Sebab tasyahud awal tu ada kalimah syahadah. Jadi kalimah syahadah yang pertama, solat yang kedua. Yang kedua, kita pernah tak terfikir kenapa surah Al-Fatihah menjadi pilihan dalam solat kita? Sebab apa? Sampaikan kalau kita tak baca tak sah solat. Rukun pertama solat sebab apa? Dia merangkumi 30 juzuk. Apa yang merangkumi dia? Perbahasan dia. Perbahasan daripada 30 juzuk ni, 30 juzuk, maka disimpulkan di dalam suratul Fatihah. Yang mana dalam surah Al-Fatihah ni, dia terpecah kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama, tauhid. Yang kedua, hukum hakam. Dan yang ketiga adalah sirah. Nanti kita akan bincang. Di manakah tiga-tiga ni boleh masuk dalam surah Al-Fatihah. Sedangkan surah Al-Fatihah 7 ayat je. Tapi tiga-tiga ni boleh hadir dalam satu surah. Yang kedua, kelebihan surah Al-Fatihah. Dia menjadi ruqyah. Ruqyah apa ni? Ruqyah, siapa tak tahu ruqyah sini? Ruqyah ni, orang kata, abang pernah tak sakit? Pernah sakit? Penyembuh dia surah Al-Fatihah. Dia ada berlaku satu kisah, zaman Nabi, ada 2 orang. Masa tu dia musafir. Kemudian biasalah, dulu mana ada R&R macam kita sekarang. Jadi dia singgah ke satu tempat untuk berehat ke apa macam mana. Jadi orang kampung ni tak suka lah. Dia tak suka, so dia halau. Jadi pada masa tu ketua kampung tu sakit. Jadi orang semua nak ubat dia lah. Nak ubat, dah buat macam-macam cara tapi tak sihat-sihat. Maka 2 orang ni, dia datang jumpa ketua kampung. Dia pun baca surah Al-Fatihah yang kita akan belajar. Bila baca surah Al-Fatihah, terus sembuh. Bila terus sembuh tu, orang yang halau dia macam, macam mana kau buat ni? Kita pun macam terkejut lah. Jadi dia tanya apa rahsia. Dia kata baca surah Al-Fatihah. Bila dia baca tu, tahu tak apa dia dapat? Ketua kampung ni kaya. Ketua kampung ni dia ada kambing banyak lah. Jadi hasil dia dah sembuh, dia bagi 31 ekor kambing kat dia. Tapi 2 orang ni dia macam, boleh ke terima kan? Sebab dia guna ayat Quran, ayat Allah. Jadi dia jumpa Nabi, dia kata, apa hukum kalau kita ambil ganjaran daripada seseorang menggunakan ayat Quran? Nabi kata, kalau dibagi boleh, tanpa kita meminta. Jadi 2 orang ni macam was-was, dia macam nak tak nak kan. So bila Nabi kata, okey, bagi aku 1 ekor kambing. Bagi aku 1 ekor kambing, yang lain kau ambil. Okey, persoalan ni kenapa Nabi ambil? Kan tadi sahabat tadi dia was-was kan. Jadi Nabi ambil supaya nak meyakinkan lagi para sahabat yang ragu-ragu ni. Nabi ambil, so aku makan lah. So kat situlah berlakunya tragedi. Surah Al-Fatihah menjadi ruqyah. Dia ada 2 kan? Satu zahir, satu lagi batin. Okey. Siapa sahaja yang sakit, contohlah demam, boleh baca surah Al-Fatihah dan yakin bahawasanya Allah yang sembuhkan. Bukan kita kata tak boleh ambil ubat. Boleh ambil. Cuma yang pertama sekali, kita mengadu pada Allah. Apa-apa pun masalah, kita mengadu pada Allah. Boleh. Jadi kita tak ada duit, kita ada masalah pening kepala, demam, sesama, apa lagi? Sakit kaki, sakit tangan, gaut. Ada berapa kelebihan tadi? 2. Yang pertama, rukun solat. Sebab apa rukun solat? Sebab dia merangkumi perbahasan dia 30 juzuk Al-Quran. Yang kedua, sebagai ruqyah. Tapi ramai tak sekarang yang menggunakan surah Al-Fatihah untuk buka satu majlis. Dia nak buka satu majlis yang besar ni. Tiba-tiba dia kata, okey, kita buka majlis kita dengan surah Al-Fatihah. Ada kan banyak. Tak termasuk pun dalam kelebihan ni. Iaitu kalau nak buka majlis, kena baca surah Al-Fatihah. Sedangkan Nabi dah ajar yang lebih pendek, yang lebih senang untuk kita buka majlis. A'udzubillah. Apa maksud dia a'udzubillah ni? Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bila kena baca a'udzubillah? Adakah setiap kali kita nak baca surah Al-Fatihah? Ataupun bila setiap kali kita nak baca Al-Quran? Ataupun bila setiap kali awal surah? Setiap kali nak baca Quran. Apa dalil? Dalam surah An-Nahlu ayat 98.
Siapa yang ada Quran boleh buka. Faida apa maksud dia? Faida. Fa. Maka. Idza apabila. Jadi qara'ta engkau hendak membaca. Ni kalau belajar bahasa Arab, ini memang fi'il madhi, iaitu telah lepas bila kita telah baca. Tapi bila ada apabila, dia bermaksud apabila hendak membaca. Setiap kali kita nak baca Al-Quran, tiba-tiba kita nak baca Al-Quran tu, tak ada bismillah kan. Tiba-tiba masuk terus pertengahan surah, kita baca A'udzubillah. Inilah. Apabila hendak engkau membaca Al-Quran, fasta'id billah. Maka mohonlah perlindungan dengan Allah. Persoalan dia, kenapa kita kena minta berlindung dengan Allah setiap kali nak baca Al-Quran? Ya? Syaitan baca Quran. Adakah syaitan ni setiap kali kita nak baca Quran dia kacau? Kacau lah. Kalau tak kacau apa nak berlindung kan? Cumanya bila kita makan contohnya, kita baca apa? Nak baca A'udzubillah ke tak? Baca Bismillah. Kita nak solat, kita baca A'udzubillah kuat sampai mengganggu satu saf, sampai imam-imam sekali. Faham ni baca kuat. Adakah dia berlindung kepada Allah? Tak. Maksudnya apa? Dia tertipu dengan syaitan. Bermaksud kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum tentu kita selamat. Ada orang yang dia dah ngaji, dah solat 50 tahun, 60 tahun. Dah baca dah A'udzubillah. Tapi dia pun tertipu dengan syaitan. Dia baca Al-Quran lama. Tapi sebenar dia tertipu dengan syaitan. Bila kita baca A'udzubillah, belum tentu kita selamat. So macam mana kita nak elak benda tu? Kita kena tahulah cara dia, betul tak? Contohnya macam pencuri. Kita kena tahu cara macam mana dia masuk rumah. Supaya kita tak kena tipu dengan dia. Supaya kita tak tertipu dengan skema. Macam mana kita tak nak kena tipu dengan skema? Kita kena tahu cara-cara. Cara tu penting. Macam mana skema tu trik ayat. Dia pusing. Kita pun transfer kat dia. Hilang. Berapa ribu? Beribu-ribu habis. Lepas tu menyesal. Sebab apa? Sebab kita tak tahu cara skema tipu. Apa matlamat syaitan bila kita baca Al-Quran? Adik, menyesatkan. Apa punca manusia tu sesat? Macam mana kita boleh tertipu dengan syaitan ni? Sedangkan dah ngaji dah 50 tahun, 60 tahun. Tapi takkan masih kena tipu. First sekali adalah tidak faham Al-Quran. Sebab apa syaitan boleh tipu kita bila kita tidak faham Al-Quran? Adik, saya maaf adik. Ni. Sebab apa? Syaitan ni tak nak sangat manusia ni faham Al-Quran. Tapi kalau kita faham Al-Quran, insya-Allah besar mana pun tipu daya syaitan kita boleh tepis. Sebab apa? Sebab kita dah tahu, oh ni syaitan nak tipu aku ni. Dia ngaji. Apa contoh syaitan kacau kita bila kita baca Quran? Ngantuk, borak, telefon. Nanti kita akan bincang. Syaitan ni sebenarnya ada kroni. Syaitan pun ada follower, bukan manusia je. Syaitan dia dah hidup berapa ribu tahun dah. Kita ni setakat 60 tahun, 70 tahun. Dia hantar konco-konco dia je lah. Tak payah nak bos-bos kan. Lagi-lagi kita yang jauh daripada Al-Quran. Memang selalu sangat kena tipu dengan syaitan. Syaitan petik jari. Kau pergi hantar yang kecil-kecil punya. Apa target syaitan tadi? Tidak faham Al-Quran. Kenapa kita kena berlindung kepada Allah? Sebab apa? Kita nak berlindung dengan syaitan ni. Tapi kenapa dengan Allah? Kita nak minta pun dengan Allah. Nak berlindung pun dengan Allah. Ni dengan syaitan ni. Sebab apa? Sebabnya, sebab Allah yang cipta jin. Allah yang cipta syaitan. Syaitan ni siapa yang cipta sebenarnya? Allah. Segala tipu daya syaitan, Allah lah tahu. Sebab Allah yang cipta. Siapa yang berkuasa? Allah. Takkanlah kita nak minta perlindungan selain pada Allah. Kita nak berlindung pada syaitan, tapi kita minta orang. Maksud dia apa? Kita tak cerdik lah. Tak cerdik. Dia dah lemah. Syaitan ni lemah. Tapi kita minta pula orang yang lemah. Itu maksudnya kurang cerdik. Bahasa sopan ni kurang cerdik. Target syaitan, sekarang kita nak kenal pula follower dia. Follower syaitan yang buat. Kroni syaitan. Siapa kroni syaitan? Orang kafir ni, dia lah follower syaitan. Sebab apa? Allah bagi tahu dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 26. Okay. Jom terjemah sama-sama. Waw apa maksud? Dan qala telah berkata.
Past tense. Alladzina, orang-orang. Kafaru, kafir. La tasma'u. Kalau kita cakap la ta'kul, jangan makan. Jangan. Sini bermaksud jangan. Jangan. Mendengar. Mendengar apa ni? Lihada. Li, pagi. Hada, ini. Al-Quran. Al-Quran lah jadi bahasa Melayu. Walghaw apa? Buat kacau. Dan walghaw, buat kacau. Fihi, di dalamnya. Dalamnya. La'allakum, apa? Tadi dah jumpa dah, la'allakum. La'allakum, moga-moga kamu mengatasi. Taglibun, mengatasi. Okey, boleh faham? Apa Allah nak bagi tahu ni? Ni follower syaitan. Kita kena, sebab zaman Nabi dulu, bila Nabi nak bagi tazkirah, orang semua akan datang pada Nabi. Bila dia datang, orang kafir ni pun hasut lah. Jangan kau dengar Al-Quran. Sebab apa? Sebab bila kita dengar Al-Quran, pada masa tu, bila orang yang mendengar tazkirah Nabi ni, orang yang jahat mana pun, bila dengar je Al-Quran, masuk je Al-Quran dalam hati, berubah 180 darjah. Contohnya siapa? Umar, Abu Bakar, Osman. Ramai para sahabat yang dahulunya kafir, tapi bila mereka dengar je Al-Quran, terus berubah 180 darjah. Inilah orang kafir akan sentiasa kacau orang yang setiap kali nak faham ayat Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, walghaw. Buat kacau. Bila zaman Nabi ni, orang nak dengar tazkirah Nabi, kalau kau dengar, dia orang akan buat kacau. Buat bising. Sampailah orang ni tak fokus, hilang fokus bila Nabi bagi tazkirah. Dan sekarang benda ni berlaku tak? Walghaw fi. Buat kacau. Contoh dia apa? Antara syaitan ganggu kita apa dia? Riak, mengantuk lagi. Dia buat kacau. Dia tengah solat kan. Tiba-tiba masuk. Orang call. Kena pula masa tu duit masuk. Bunyi macam ni? Kacing Shopee. Masa tu fikiran kita dah fikir, gaji dah masuk. Habis hilang. Kita punya fokus nak ibadah pada Allah. Kalau boleh, setiap kali kita nak faham Al-Quran, nak mengaji ke, kalau boleh, hilang semua dunia dari sekeliling kita. Apa-apa gangguan di sekeliling kita, kalau boleh kita hindarkan dulu. Sebab apa? Bila kita buat sesuatu ibadah, betul-betul fokus, tawajuh, InsyaAllah, Allah akan terima. Sebab apa? Sebab kita bagi yang terbaik, tenaga kita, masa kita untuk Allah. Tawaduk. Tawajuh ni buat bersungguh-sungguh macam fokus. Fokus pada satu benda. Maksudnya kita ada tujuan. Dua perkara yang kroni syaitan akan kacau. Yang pertama apa dia? Jangan mendengar. Yang kedua, buat kacau. Apa tipu daya syaitan? Apa matlamat dia? Dan apa yang orang kafir akan kacau pada kita? Okay. Apa target syaitan bagi tak faham Al-Quran? Usaha macam mana pun, yang penting kau tak faham. Ngajilah, tak apa. Yang penting tak faham. Berjaya dah tu. Kita mengaji 50 tahun, 60 tahun. Mengaji tak apa. Silakan. Nak taranum, silakan. Faham? Bahaya. Orang kafir sangat takut kalau orang Islam hari ni faham Al-Quran. Sebab tu, banyak. Kalau dulu, ekonomi mana yang lagi tinggi? Nabi ataupun orang kafir? Mana ekonomi yang paling maju pada masa tu? Dulu zaman Nabi tu. Zaman Nabi lah. Ekonomi siapa yang paling tinggi masa tu? Orang kafir ekonomi dia tinggi. Tapi dia orang takut tak pada Nabi? Dia gerun tak pada Nabi? Sebab apa? Sedangkan ekonomi Nabi turun. Sebab apa? Sebab Nabi faham Al-Quran. Bila faham Al-Quran, orang kafir sangat takut. Dan sebab itulah, sebab Nabi faham Al-Quran, diislamkan semua orang kafir kat situ, dia dapat mengusir semua orang kafir. Yang mana Nabi dahulu seorang je. Dia buat dakwah seorang. Tapi daripada seorang tu, dia boleh menakluk Mekah dan Madinah. Hebat tak? Jadi kat mana hebat tu? Bila kita buat apa? Faham Al-Quran. Yang kedua, mengaji sampai khatam. Yang ketiga, kita belajar selain Al-Quran lah. Yang mana antara tiga ni? Faham Al-Quran. Tapi kita buat tak faham Al-Quran? Baru nak buat. Sekarang ni remaja. Remaja banyak tak sekarang? Banyak. Tapi kat mana dia orang? Sekarang ni kita tengok remaja sekarang. Kat mall, dekat kelab, dekat tepi jalan. Sepatutnya kat mana anak muda ni?
Kat mana? Kat sini. Ha. So abang kena usaha panggil anak-anak muda duduk sekali. Boleh? Boleh insya-Allah. Walaupun contoh abang dah tak larat nak buat dakwah. Tapi usaha abang untuk ajak orang-orang muda. Walaupun tenaga untuk kita berdakwah kepada orang terhad. Sebab kita mungkin kalau yang tua mungkinlah cepat penat. Jadi remaja-remaja ni lah yang akan meneruskan kerja dakwah. Kalau hari ni kita dah belajar tadabbur, tapi kita rasa diri kita, okey lah ni, cukup lah ni untuk aku. Dia kena tipu daya syaitan ke? Dia kena tipu lah tu je. Syok sendiri orang cakap. Nak masuk syurga seorang-seorang je. Sedangkan Nabi, kalau Nabi fikir macam tu, aku dah dapat wahyu, aku dah dapat Al-Quran, so aku boleh masuk syurga. Kalau Nabi fikir macam tu, hari ni kita Islam tak? Tapi dengan sebab kerja dakwah Nabi, yang walaupun Nabi kena maki, kena caci, kena baling batu, sampai berdarah, yang hasil dia hari ni kita tengok. Sebab dulu Al-Quran turun, orang-orang sahabat Nabi yang kafir dahulu, diorang jadi tak sebaik-baik umat. Allah puji mereka khairu ummah. Mereka ni yang dahulu hisap rokok pula. Diorang ni dahulu berzina, bunuh anak. Bunuh anak, apa lagi? Minum arak. Bila turun je Al-Quran, semua terlingkup. Habis 180 darjah berubah. Kerana satu kitab yang penuh berkat tadi. Apa dia? Al-Quran. Kunci apa? Yang pertama sekali? Ikut. Kalau kita faham je tapi kita tak follow Al-Quran. Al-Quran kata kita buat B. Tu kita belum ikut tu. Yang kedua, bertakwa. Bila kita akan bertakwa? Bila mana kita ikut apa yang Al-Quran dan Nabi suruh. Itulah punca kita menjadi orang bertakwa dan hasilnya apa dia? Kita akan dapat rahmat. Dan hasil bila kita dapat rahmat, kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semua. Azam hari ni untuk sampaikan ayat-ayat yang kita dah belajar. Matlamat syaitan, cara dia tipu kita macam mana, kenapa kita kena berlindung kepada Allah. Contoh kita menguap. Kita nak baca apa? Kita menguap ni. Menguap. Contohlah kita menguap. Besar. Ngantuk. Sebab apa? Nak kena baca apa? Nabi ajar kita apa? Yang selalu kita buat apa dia? Kak. Biar kita menguap kan, kita buat apa? Allahu Akbar. Kenapa sebab Allahu Akbar? Okay. Nabi dah bagi kita solusi. Kalau kita menguap, Nabi kata dalam satu hadis, kita tutup mulut. Takkan nak baca apa-apa. Tutup je mulut. Sebab syaitan masuk. Bila syaitan masuk, tutup lah. Takkan nak buka pula. Itu macam ada pencuri nak masuk rumah. Lepas tu tutup pintu. Nabi ada sebut dalam satu hadis.